Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi binti Ahmad, nombor metrik 060910. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan surah Al-Kahfi dari ayat 60 hingga 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha ma'al bahraini aw amadiya hukba. Maksudnya, dan ingatkanlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tawma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maksudnya, maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Lalu ikan itu menggelongsor menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Okey, bagi syarah ayat 60, yang menjadi sebab perkataan Musa kepada pemuda yang bersamanya itu, iaitu Yusha bin Nun tersebut, adalah bahawa ianya memberitahu kepadanya bahawa ada seorang hamba Allah di tempat pertemuan dua laut itu. Dia mempunyai dua pengetahuan yang tidak dikuasai oleh Musa. Maka Musa pun tertarik untuk pergi ke tempat itu, dan dia berkata kepada pemuda, la abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan. Maksudnya, aku akan terus berjalan hatta ablugha majma'a al-bahrain, sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Maksudnya tempat itulah merupakan pertemuan dua buah laut. Qatadah dan beberapa ulama lain mengatakan kedua laut itu adalah laut Persia yang dekat dengan Masyriq, dan laut Romawi yang berdekatan dengan Maghribi. Muhammad bin Ka'ban Al-Khurazi mengatakan pertemuan dua laut itu terletak di Tanjah, yakni di hujung negeri Maroko. Firmannya, au amadi hukba, atau aku akan terus berjalan terus sampai bertahun-tahun untuk mencapainya walaupun jaraknya jauh. Maksud hukba bermaksud waktu dari zaman yang tidak terbatas. Ada yang berpendapat bahawa maksudnya adalah 80 tahun. Ada pula yang berpendapat 70 tahun. Sebahagian berpendapat bahawa maksudnya adalah 80 tahun. Mereka yang berpendapat sedemikian menyebutkan riwayat berikut ini. Aku diberitahu oleh Yushaim, ia berkata Abu Balash menceritakan kepada kami dari Amru bin Maisun, dari Abdullah bin Abu. Ia berkata lafaz al-hukbu maksudnya adalah 80 tahun. Bagi syarah ayat 61 pula, firman Allah, maka tak kala keduanya telah sampai di pertemuan dua laut itu, keduanya pun lupa akan ikan mereka. Tersebutlah dalam beberapa tafsir bahawa ketika sampai di pertemuan dua laut itu, mereka berhentikan perjalanan, dan Musa pun tertidur kerana sang adalah ikan yang ada di dalam bekas yang dibawa oleh Yusha itu, dan dia pun merasa penat. Tiba-tiba dengan tidak sangka-sangka, ikan asing tu melompat keluar ke dalam laut dan berenang bebas seperti firman Allah, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan itu pun mengambil jalannya menembus ke laut, iaitu ikan itu hidup kembali seperti biasa di dalam laut. Seterusnya, bagi i'rab perkataan dalam ayat 60 dan 61, iaitu majma'a al-bahrin. Majma'a al-bahrin ialah maf'ul bih mansub bil fathah, au amdi haqaban, au ialah harfun ataf litakhir, al-madi ma'tuf ala ablagha wa ta'rif rabiha insaniyah. Ayu wa ma insani zakaru ila syaitan wa huwa buddalu ijtiman. Hukuban ialah zorof zaman mansub ala zorfiyah muta'allaq bi amdi wa alamat nasibu bil fathah. So, antara pengajaran yang boleh saya kongsikan adalah kita perlu mempercayai bahawa ayat-ayat itu benar, dan jangan sesekali berpaling daripada dirinya. Tidak ada manusia yang lebih zalim daripada orang yang telah mendapat teguran daripada ayat-ayat Allah tetapi dia berpaling. Seterusnya, Allah itu maha adil, di mana Allah akan
memberi ganjaran dan menghukum hamba-Nya berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Amal ibadah yang sebesar zarah pun akan dicatat di dalam buku amalan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awatif binti Alwi, nombor matrik 061518. Baik, hari ini saya akan bentangkan ayat ke-62 dan 63 dalam surah Al-Kahfi. Baik, saya akan membaca ayat 62 dan 63 beserta dengan terjemahannya dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. صدق الله العظيم. Maksudnya, muridnya menjawab, tahukah kamu tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatkan aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Baik, ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. صدق الله العظيم. Maksudnya, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah berasa letih kerana perjalanan kita ini. Baik, saya akan sambung dengan syarah bagi ayat ke-62. Falamma jawaza, ketika Nabi Musa dan pembantunya Yusya melalui tempat pertemuan dua laut di mana kedua-duanya lupa dengan ikan mereka. Kedua-duanya tetap meneruskan perjalanan mereka pada baki waktu siang dan malam itu. Qala li fatahu atina khada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Pada hari berikutnya, pada waktu duha, Nabi Musa AS merasa lapar. Lalu beliau berkata kepada pembantunya, bawalah
Seterusnya, i'rab bagi ayat 61 dan ayat ke-62. Ansani ay wa ma ansani dhikruhu illa syaitan wa huwa bada ijtimal. Kedua, an adhkurahu an wasatuha fi mawdu'in nasbin 'ala al-badal minha. Ketiga, ajaban maf'ul sanin la takhadh. Akhir sekali, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-61 dan ke-62 ini ialah yajibu an natahalla bis-sabri li tahqiqi syai'un ma li'annahu yajibu al-qiyamu bihi wafqan lil amaliyah as-sahihah. Maksudnya, untuk mencapai suatu perkara yang kita ingini, kita perlulah bersabar kerana ia perlu dilakukan mengikut proses yang betul. Pengajaran ini kita boleh lihat contohnya pada Nabi Musa AS yang gigih mencari Khidir untuk menuntut ilmu. Yang kedua, yajibu 'alal muslimin an yamtana'u an fi'l al-ashya' allati yumkinu an tathiru ghadab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, sebagai umat Islam, kita perlulah menghindari dari melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya, supaya umat Islam ni kita perlulah menjaga perilakuan kita, menjaga segala perbuatan yang kita lakukan untuk mengelakkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setakat itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Pembentangan yang seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amni Madiha binti Kamaruzaman, nombor matrik 061543. Baiklah, saya akan menerangkan surah Al-Kahfi ayat 66 dan 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tasta'ya ma'iya sabra. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu dengan syarat engkau mengajariku dari apa yang telah diajar oleh Allah SWT kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sesekali akan bersabar bersamaku. Syahrul kalimat, syarah ayat. Ikhbaru ta'ala an kina Musa alaihi salam lizalika rajulun alim wa huwa khidri allazi khasahu wa bi ilmi lam yutli' alaihi Musa alaihi salam kama annahu a'ta Musa min ilmi ma lam yu'ti Khidri. Allah SWT telah menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Musa kepada orang yang berilmu itu, dan dia adalah Al-Khidri, yang Allah SWT tentukan dengan pengetahuan yang tidak diketahui oleh Musa, seperti yang dia berikan kepada Musa pengetahuan bahawa Al-Khidri tidak memberitahunya. Qala lahu Musa hal attabi'uka. Soalu tartib la ala wajhi inzami wa ijbari wa hakadha yang bagi an yakuna soal muta'allimin al-alim. Pertanyaannya lembut bukan dalam menghadapi paksaan, dan begitulah seharusnya pertanyaan orang terpelajar dari dunia ini. Wa qawluhu fi attabi'uka ayu ashabika wa arafik, iaitu aku akan menemanimu. Ada an tu'allimani mimma ulimta rushda, ayu mimma 'allamaka Allah syai'an astarshid bihi fi amri minal ilmi nafi' wa amal soleh, iaitu dari apa yang Allah SWT telah ajarkan kepadamu, sesuatu yang akan membimbingmu dalam masalah pengetahuan dan amalan soleh. Qala al-Khidri li Musa innaka lan tasta'ya ma'iya sabra, ayu innaka la taqdir ala musahibati ma tara minni min af'ali allati takhalif syari'atika li anni ala ilmi min ilmin la ma 'allamkahu wa huwa anta ala ilmi min ilmi la ma 'allimnahu wa. Al-Khidri berkata kepada Musa, innaka lan tasta'ya ma'iya sabra, yang bermaksud bahawa kamu tidak dapat menemani ketika aku melihat dari apa tindakan kamu yang melanggar undang-undang, kerana aku menyedari pengetahuan Allah SWT telah diajar oleh Tuhanmu, dan kamu akan menyadari bahawa pengetahuan Allah telah mengajari aku. Perkataan seerti dalam surah Al-Kahfi bagi ayat 66 dan 67. Rushdan sawaban isbatu khair, yang bermaksud petunjuk. Tastati'a tahsinu, yang bermaksud mendapat.
I'rab bagi ayat 66. Qala fi'il madi mabni ala fathhi lahu jawab majrur. Musa fa'il marfu' bi dhamma muqaddara ala alif li takziri. Hal hurufu istifham la mahilla lahu. Attabi'uka attabi' huwa fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'uhu dhammah li'anna fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdirihu ana. Wa kadzalika al-kaf huwa dhamiru muttasil mabni ala fathhi fi mahalli nasab maf'ulun bih. Tu'allimani ta'lim wa fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbuhu fathah li'anna fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta wa nun huwa dhamiru muttasil. Ulimta fi'il madi mabni majhul mabni ala sukun la tusalihi bidhamiri mukhatab wal ta dhamiru muttasil mabni ala fathhi fi mahalli raf'i naib fa'il rushdan na'at lil maf'ulun bih sani. I'rab bagi ayat 67. Tastati'a fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbuhu fathah li'anna fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ma'iya ma'a huwa zarah makan wa muta'alliq istati'u huwa mudaf wal ya dhamiru mutakallim fi mahalli jabi idafah. Sabran maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbuhu fathuhu zahirah fil akhirah. Pengajaran ayat yajibu ala kulli insan an yakuna mutawadi'an wa yatba'u an watarisatu wa takabbur. Setiap manusia hendaklah merendah diri yang menjauhi sifat sombong serta takabur.